Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah kita bertemu lagi untuk sesi yang seterusnya. Okey, dan pada kali ini kita dah sedar tak sedar kita dah masuk kepada bahagian terakhir lah. Ataupun bahagian terakhir kita punya syllabus ataupun topik kita untuk semester ini bagi subjek ini, iaitu shoring and underpinning. Okey. Baik, dan topik shoring and underpinning ni, okey, dia memang kalau kamu baca balik ataupun tengok balik kamu punya syllabus content ataupun panggil apa ya? Course outline yang telah saya share awal-awal semester tempoh hari So bahagian terakhir tu topik dia ialah shoring and underpinning. Okey. Dan kita dah sampai tahap itu sekarang ni. Dan untuk makluman kamu jugalah untuk topik shoring underpinning ni dia memang dua bahagian lah. Okey, satu shoring, satu underpinning. Okey, makna kata ini bukan sesi yang terakhir. Okey, lepas ni ada satu lagi sesi terakhir. Okey, di mana sesi kali ini kita akan fokus, kita akan discuss about what is shoring dahulu. Okey, shoring tu dulu. And then mungkin the next session tu akan jadi sesi yang paling terakhir lah. Okey, sesi terakhir itu underpinning. Maksudnya kita tutup kita punya topik untuk semester ini bagi kod ini dengan tajuk underpinning. Okey. Baik. Jadi jom kita teruskan ya. Okey. Baik. Jadi shoring. Dia sebenarnya habis tu ada juga persoalan lah cakap kenapa dah kalau macam tu buat macam shoring. Lepas tu underpinning. Kan? Maksudnya minggu ni shoring, mungkin minggu satu lagi ataupun minggu terakhir tu underpinning. Maksudnya dua topik yang berisingan. Betul juga sebenarnya. Tapi sebenarnya tapi kenapa kita combinekan sekali shoring and underpinning? Kerana kedua-dua benda ini merupakan tema dia sama. Tema dia sama. Di mana shoring and underpinning merupakan kerja-kerja baik pulih bangunan. Okey, sama ada shoring ataupun underpinning, kedua-duanya merupakan kerja baik pulih bangunan. Jadi sebab itulah kita combinekan dia menjadi satu tajuk yang utama dah. Okey, kita base pada tema lah. Okey, cuma walaupun dia sama repair bangunan, tetapi ada sedikit dia tetap akan ada perbezaan dah. Okey, shoring ada dia punya kriteria dia. Okey, underpinning pun ada dia punya kriteria juga. Okey, macam manusia lah. Okey, manusia ni ada secara umumnya ada lelaki dan ada perempuan. Okey, tapi kedua-duanya manusia. So kita kelompokkan lelaki dan perempuan tu dalam kategori manusia. Okey, tapi bila kita membicarakan tentang manusia, okey, mesti ada dua kelompok yang besar ini. Okey, lelaki dan juga perempuan. Okey, samalah juga cerita dia sekarang ni. Okey. Baik. Jadi terus kita kepada topik kita hari ini. Okey, kita fokus kepada shoring terlebih dahulu ya. Okey, so what is shoring sebenarnya? Jadi seperti mana yang saya cakap tadi, shoring adalah kerja-kerja baik pulih bangunan. Habis tu apa beza antara shoring dengan underpinning? Dia sebenarnya shoring ni dia kerja baik pulih bangunan tetapi dia lebih kepada bahagian superstructure. Okey. Manakala underpinning tu dia baik pulih bangunan tapi fokus dia kepada substructure. Maksudnya kerja-kerja yang dilakukan tersebut, kerja-kerja yang terlibat adalah pada bahagian substructure. Manakala shoring ni, kerja-kerja baik pulih tersebut dilakukan pada bahagian superstructure. Ini bermaksud, dalam arti kata lain, shoring ni kerja-kerja baik pulih bangunan yang mana kata semuanya dilakukan pada aras tanah, di atas aras tanah. So dan kita boleh nampak dengan jelas kerja-kerja yang dilakukan berkenaan. Jelas ketara. Manakala untuk underpinning nanti, kerja-kerja dia banyak melibatkan kerja-kerja bawah tanah. Sebab dia melibatkan kerja-kerja pada bahagian substructure. Dan kebanyakan kerja-kerja ini sukar untuk kita lihat. Sukar untuk kita lihat. Maksudnya kamu kena masuk dalam site, masuk dalam bahagian-bahagian tertentu baru kita nampak kerja-kerja itu dilakukan. Manakala berbeza dengan shoring ni, kita nampak terus sebab dia semuanya dilakukan dan open lah dan kita boleh nampak dari jauh
pun dah nampak dah, oh ini kerja-kerja shoring dilakukan pada bangunan. So, walau bagaimanapun, kedua-duanya melibatkan kerja-kerja baik pulih bangunan. Okey, so kita fokus pada shoring. Seterusnya, baik. Jadi apa shoring? Why use shoring? Type of shoring. Yang ni kita akan cover untuk sesi kali ni lah. Okey, kita akan tengok apa itu shoring, okey, kenapa nak guna pakai shoring dan apakah jenis-jenis shoring yang diguna pakai. Okey, shoring pun ada jenis-jenis dia yang tertentu. So let's move on. What is shoring? Shoring is general term used in construction to describe the process of supporting structure in order to prevent collapse so that construction can be proceed. Okay, so ini dia punya keyword lah, supporting structure. Okay, supporting structure in order to prevent collapse. Okay. Jadi kerja-kerja sokongan dah, supporting structure. Maksudnya kerja-kerja sokongan yang dilakukan pada satu struktur untuk mengelakkan dia daripada runtuh. Okay. Jadi basically supporting ni banyak supporting structure ni banyak kita guna pakai lah. Terutamanya apabila ia melibatkan kerja-kerja baik pulih bangunan. Okay, maksudnya kita nak cover ataupun kita nak repair bahagian-bahagian tertentu pada struktur bangunan tersebut. Jadi kita kena support. Kita kena ada support system ataupun kena ada satu struktur lain yang support bahagian tersebut untuk mengelakkan dia daripada terganggu dan sebagainya lah. Okey. Dan yang paling penting, ini yang paling penting nak mengelakkan dia daripada berlakunya runtuhan. Elok-eloknya kita nak repair, disebabkan kita tak support struktur tersebut dengan baik, mana kata niatnya nak repair, last sekali runtuh bangunan tersebut. Sebab kita bukan sekadar repair, semasa repair tu pun kita kena support struktur-struktur tertentu untuk memastikan sentiasa berada dekat dalam yang stabil. Temporary support system. Alternations, adaptation and part demolition of structure are increasingly being undertaken as part of the upgrading process in refurbishing, conserving and adapting existing structures for modern usage. Often the requirements to refurbish and renovate rather than demolish and reconstruct will give rise to the need for extensive temporary support and shoring arrangements in support parts of the structure. Ini bermaksud, selain daripada diguna pakai dalam kerja-kerja baik pulih bangunan, shoring juga diguna pakai banyak dalam kerja-kerja pengubah suaian bangunan, refurbishment lah, refurbishment, and then conservation, baik pulih, pulihara dan sebagainya lah. Apa namalah yang berkaitan dengan renovation tersebut. Sebab renovation ni ialah bangunan tu tak rosak. Kita renovate bangunan kan. Mungkin kita nak tambah certain item ataupun kita nak memperkuatkan ataupun nak memperkukuhkan bangunan tersebut. Bangunan tu okey dah. Cuma mungkin kita nak bagi dia tahan lama lagi, so kita kena tambah beberapa item dalam ataupun kena tambah beberapa struktur tambahan dalam bangunan tu sendiri. And in order to do the work, dan untuk menjalankan kerja-kerja tersebut, kita kena support dulu. Kita kena buat temporary structure untuk support bangunan yang sedia ada supaya kita boleh masukkan ataupun kita boleh bina struktur yang baru tersebut. Jadi shoring ni pun diguna pakai juga dalam kerja-kerja renovation lah. Renovation bangunan. Inilah cuba yang nak sampaikan pada bahagian sini, maksudnya bukan hanya sekadar pada bahagian bukan hanya sekadar dalam kerja-kerja baik pulih, tetapi dia juga terlibat dalam kerja-kerja renovation lah. Di renovation ni banyak macam. Renovation tu umum sebenarnya. Bila kita tengok definisi dia ataupun bila kita tengok in detail renovation tu, dia dipanggil sebagai refurbish, conservation, and then apa lagi? Upgrading, macam-macam lagi term-term yang kita pakai yang mana bunyi dia sama je ataupun maksud dia sama, tapi dia adalah perubahan, adalah dia punya perbezaan sedikit sebanyak. Tapi kita masukkan dia semua tu dalam kategori renovation lah. So senang cerita, shoring ni dia pun terlibat jugalah dalam kerja-kerja renovation. Bukan hanya fokus kepada kerja baik pulih semata-mata. Di mana sekiranya sesuatu pekerjaan tersebut di mana sekiranya situasi memerlukan penggunaan temporary structure, struktur sementara untuk menyokong struktur yang sedia ada. Tak kisahlah kerja baik pulih ke, kerja renovate ke, untuk baik pulih tersebut ataupun untuk kerja renovate tersebut, kita perlukan satu struktur sementara untuk menyokong struktur yang sedia ada ni. Nak support dia.
Sebab kalau tak ada support ni bangunan tu mungkin akan runtuh walaupun untuk kerja-kerja baik pulih. Okey. Jadi kita perlukan kerja support supporting structure. Okey. Bila situasi itu memerlukan situasi yang bila situasi memerlukan support system tersebut ataupun support structure tersebut, okey, that's where shoring kicks in. Kat situlah shoring memainkan peranan lah. Okey. Jadi for buildings, okey, shoring ni kita pakai untuk building, ialah memang kita belajar untuk bangunan lah. Okey. Dan juga ni menarik ni, trenches. Okey, lubang-lubang korekan lubang-lubang korekan. Kenapa? Apa kaitan dengan lubang korekan? Ingat, biasanya kita dulu lubang korekan ni ataupun trenches ni banyak kita explain, banyak kita sebut banyak kali dalam topik basement Okey, sebab bila basement ni kita buat kerja-kerja pengorekan. Benda pun basement, benda bawah tanah kan. So kita kena korek tanah lah. Jadi bila kita korek tanah tu, apa akan jadi? Kan, tebing korekan kita ni, tebing dia ni yang dalam tanah tu, tebing dia ni mungkin akan runtuh. So dia buatlah dinding penahan. Okey, dinding penahan. Dan kalau kau ingat dalam nota saya ataupun dalam lecture saya, dinding ni ada dua jenis. Satu yang temporary, satu lagi ada yang permanent. Kan, yang permanent pula ada dua pula jenis. Okey, ada yang diaphragma ataupun contiguous bore pile. Okey, kalau kata yang mana yang permanent tersebut biasanya guna pakai RC dah. Okey, manakala yang temporary tersebut a very simple structure je lah. Paling kokak, paling mudah, paling kokak lah. Kokak ni paling lekeh lah. Okey, just pakai papan je. Okay, sebab tanah tu dah sedia kuat. Cuma adanya dinding daripada papan tersebut just nak buat syarat saja. Okay, ataupun memang kena buat satu dinding yang betul-betul berfungsi lah. Okay, untuk sementara waktu. Jadi biasanya kat situlah, okay, di sinilah shoring akan memainkan peranan. Okay, dinding, bukan setakat dinding, and then macam ada kayu penyangga kat sini. Okay, sini pun mungkin papan juga. Okay, and then ada kayu penyangga yang menyokong dinding tersebut. Okay. So this part of shoring lah kita panggil, di mana bila dinding siap ataupun bila bahagian bila kerja-kerja ni dah siap kat bawah ni, okay, bila basement ni dah sedia, dah siap semua sekali, semua ni akan dibuka dan dia akan letak ke tempat lain lah. Kita maksud temporary. Kita tak akan tinggal benda tu dalam tu selama-lamanya. Kita akan bila structure dalam ni dah siap, kita akan buka balik, okay, and then pindah ke tempat lain lah. Okay. So demikianlah maksudnya temporary tersebut. Okay. Di mana kat sinilah kita nampak perkaitan antara trenches dan juga shoring. Baik. Seterusnya preparatory works. Okey, preparatory work ni saya ingat kamu baca sendirilah. Okey. So kita boleh jimat banyak masa. So benda ni straightforward saja. Okey, kerja-kerja awalan lah. Okey, kerja-kerja awalan sebelum kita buat apa saja kerja berkaitan dengan shoring ni. Sebab ada shoring tersebut untuk kerja-kerja baik pulih ataupun shoring tersebut untuk kerja-kerja renovation bangunan. Okey, inilah antara beberapa kerja-kerja awalan yang perlu dilakukan. Okay, before any shoring of temporary support works are undertaken, the structure of the existing buildings are those adjacent to it must be assessed. Mana kata sebelum kita buat sebarang kerja-kerja shoring ini, sama ada untuk repair bangunan, sama ada untuk renovation bangunan tersebut, kita kena tengok bangunan bersebelahan. Okay, adjacent. Okay, bangunan-bangunan bersebelahan. Sebab kita risau kerja-kerja shoring kita tu akan ganggu bangunan bersebelahan. Mungkin kadang-kadang bangunan kita tu rapat-rapat antara satu sama lain. Okay, kita ada satu bangunan and then ada satu lagi bangunan rapat dengan bangunan kita ni. Kita nak repair bangunan kita ni ataupun kita nak buat renovation pada bangunan kita ni. Nah, bila kita pakai shoring, okay, shoring system, okay, mungkin dia akan efek kepada bangunan sebelah. So, kita kena buat penilaian. Okay. Penilaian inilah penting supaya kita dapat menentukan shoring mana kita nak guna pakai. Kan tadi awal-awal tadi saya kata kita akan tengok jenis-jenis shoring kan. Okay. So kat sinilah kita akan tengok, kita akan nilai so the best shoring method yang sesuai untuk bangunan kita. Each site, each project, each work, okay, dia punya berbeza-beza dia punya situasi. Okay. So dia tak boleh pukul rata. Oh kalau macam rumah bangunan 10 tingkat kita pakai kaedah ini. Kalau bangunan setingkat kita pakai kaedah ini. Tak semestinya. Okay. Tak semestinya. So sebab each project dia ada dia punya dia ada situasi dia ataupun dia ada keperluan dia yang tersendiri. Okay. Ataupun dalam bahasa mudahnya each project is unique. Okay. So kita kena buat penilaian yang teliti lah. Okay. Temporary yang lain tu okay. Boleh baca sendiri. Okay.
And then apa lagi? Condition, okay, photographic, okay, ni pun tak kurang penting juga. Okay, kita nak ambil, kita kena ambil, apa ni? Kita kena nilai, okey, kita kena buat penilaian terhadap bangunan tu sendiri, bangunan kita tu sendiri. Okey, sama yang mana bangunan kita ni stabil ke tak stabil, okey, masih lagi kuat ke tidak, okey, ataupun separa stabil. So dia akan efek kepada pemilihan jenis shoring yang kita akan guna pakai nanti. Okay, and then temporary roadways. Nah, sekiranya shoring kita, bangunan kita, contoh kata bangunan kita ni terlalu rapat dengan jalan. Biasa kat bandar-bandar kan, kat bandar-bandar ni, jalan apa ni, bangunan betul-betul rapat dengan jalan. Ataupun bersebelahan dengan jalan kan. Tiba-tiba bangunan tu kita nak repair, bangunan tu kita nak renovate. Okay, dan shoring system ni ataupun support structure yang kita nak pakai ni mungkin makan jalan tu pula. Okay, dia makan jalan yang bersebelahan. So kita ada mengganggu kita punya apa ni, aliran jalan raya ataupun aliran pejalan kaki tersebut. So nak tak nak kita kena buat temporary roadways lah. Kena buka jalan baru ataupun kena buat lencongan tertentu. Okay, ataupun kita buat satu structure di mana kereta boleh lalu kat bawah. Dan macam-macam cara lah. Okay, so semua ini dia akan memberi pengaruh lah. Okay, dalam pemilihan the best shoring yang kita akan guna pakai pada satu-satu projek berkenaan. Ingat, each project is unique. So kita kena buat penilaian yang betul-betul teliti. So apakah materi yang biasa kena pakai untuk shoring ni? Okay, untuk support system ni apa kita boleh pakai? Kita boleh pakai timber. Okay, timber yang dirawat lah. Maksudnya dirawat dengan kaedah-kaedah tertentu lah. Okay, steel. Okay, steel ni maksudnya steel tube scaffolding. Okay, scaffolding. Scaffolding macam mana? Perancah. Okay, bukan perencah, ni perancah. Okay, scaffolding. Apa perana pula? Perancah. Scaffolding ni, okay, kita dah tengok, okay, saya dah tunjuk, okay, saya dah explain dalam topik reinforced concrete. Okay, bahagian kedua, di mana application dia kat mana. Okay, so boleh refer balik. Okay, saya punya nota, saya punya lecture yang lepas-lepas lah. Okay. So material lagi steel juga. Okay, tapi sekarang ni pakai I section. Ini lebih kepada macam I-beam lah. Okay, penggunaan I-beam. I-beam ataupun H column, benda yang sama je. Cuma size dan juga ketebalan yang berbeza. Okay. Ataupun brace heavy duty aluminium. Okay, aluminium pun boleh. Okay, sebab kenapa pakai aluminium? Sebab dia tahan lebih lama lah. Okay, dan insyaAllah dia tak berkarat lah. Okay, dia mungkin berubah. Aluminium ni tak berkarat. Cuma dia mungkin teroksidize. Dia akan berubah daripada, biasa aluminium ni dia macam warna silver sikit kan. Jadi bila dia teroksidize ataupun bila dia dah terendah kepada environment dalam jangka masa yang lama, dia akan berubah daripada silver kepada warna kehitaman. Okey, tapi dia tak berkarat. Okey. Itu saja dia punya aluminium ni. Dan dia mahal lah. Tu okey, sebab tak berkarat tu dia mahal lah. Dan jarang-jarang lah pakai nombor 4 ni. Okey. Biasa kita pakai yang pertama, okey, dan juga yang kedua ni je. Okey. I-beam ni kadang-kadang je ikut situasi. Okey. Baiklah. Yang lain ni boleh baca sendiri. So kita ada 3 jenis. Okey, there are 3 types of shoring which are racking shore and then flying shore and dead or needle shore. Okey, ada panggil dead shore. Okey, ada panggil needle shore. Okey, kita pulanglah. Okey. So jadi penting untuk kita buat penilaian tadi preparatory works ni, okey, kita kena check bangunan sebelahan, bangunan kita sendiri macam mana rupa dia, surrounding kita macam mana, and then dia punya location kat mana. Okey, so lepas tu barulah kita boleh buat pemilihan sama ada racking, flying ataupun dead shore. Jadi kita tengok, okey, dia punya ciri-ciri bagi setiap satu ni. Okey, pertama racking shore. Racking shore, okey, yang itu baca sendiri, saya nak terus kepada dia punya gambar rajah. Okey, seperti yang ini. Inilah kita panggil sebagai racking shore. Penyendal je. Okey. Okey, kalau kita perasan, okey, ini contoh dinding bangunan. Okey, ini bangunan lah. Okey, so the whole part, okey, ini bangunan, building. Saya tak conteng lah. Jadi serabut lah pula jadinya. Sekejapnya, biar saya padam dulu. So, apa yang kamu nampak kat sini? Okey. This part lah dinding bangunan. Wall lah. Okey. Jadi kiranya contoh. Okey, contoh apa? Contoh mungkin saya nak buat renovation pada bahagian sini.
bahagian bawah ni. Okey. Ataupun saya nak memang ada kerosakan dan saya nak repair pada dinding bawah ni. So what should I do? Okey. Terus repair ke kat sini? Okey, sebelum kita buat repair ni, okey, mungkin kena shoring lah. Okey, selepas kita buat pendaian yang sesuai, so kita pakai racking shore. Katalah nak pakai racking shore. Jadi racking shore ni fungsi dia, jadi di mana sekiranya kalau macam saya buat terus renovation okey kat dinding bawah ni, dia mungkin akan efek kepada struktur kat atas. Okey. Apatah lagi sekiranya ataupun apatah lagi sekiranya lah dinding tersebut dalam kategori load bearing wall. Okey, di mana segala beban akan bertumpu pada dinding. Okey, akan bertumpu pada dinding. Okey. Jadi bila kita pecahkan atau bila kita tebuk ke kita buat apa kepada bahagian bawah ni, for sure lah dia punya beban tersebut akan terganggulah, aliran beban terganggu. Okey. Jadi bila terganggu, dia akan efek pada bahagian atas ni. Begitu. Okey. Jadi untuk memastikan aliran beban tersebut tak terganggu, okey, sebab itulah kita pakai racking shore. Okey, kita buat kayu, kita ambil kayu penyendal macam ni. Okey. Kenapa kita buat kayu penyendal macam ni? Sebab nak support pada bahagian atas. Begitu. Okey. Jadi kejap ya. Baik. Ini kira macam bahagian nak ditebuk, bahagian yang nak renovate ataupun bahagian yang bermasalah lah. Okey. Jadi sekiranya macam ni, dalam keadaan biasa, beban akan bergerak dari atas ke bawah. Okey. Tapi bila sampai pada bahagian sini, kan, aliran tersebut dah terganggu. Okey, aliran tersebut dah terganggu. Bila aliran ni terganggu, okey, apa jadi? Beban ni nak pergi mana? Okey, beban ni tak ada tempat nak pergi. So dia akan kacau kestabilan pada bahagian atas ni. Itulah saya kata sekiranya tidak ada kerja-kerja shoring, sekiranya tidak ada apa-apa support system, okey, dibina, dibuat, bangunan ni sebut akan rosak, akan runtuh. Okey, disebabkan oleh kerja-kerja kita buat kat bawah ni. Okey. So jadi bila kita buat shoring macam ni, okey, kita pakai racking shore ni, okey, instead of going downwards, beban tu tadi, okey, instead of going downwards, kita akan lencongkan beban tersebut daripada atas pergi ke sini. Dia akan mengalir ataupun dia akan dialihkan turun melalui racking shore tu tadi, melalui penyendal ni tadi. Okey. So maknanya kata aliran beban daripada sini turun pas ke bawah. Okey, begitu maksud saya. Okey, so maksudnya mana kata bahagian bawah ni maksudnya bahagian bawah tersebut tidak akan terkesan lah dengan aliran beban tu tadi. So kita boleh buatlah kerja renovation ke kerja repair works ke kat bawah ni dengan sempurna lah. Okey. Tapi kena ingat semua ni adalah berbentuk sementara. Okey. Dan apabila dinding ni yang kat bawah ni dah kita repair, dah renovate sepatutnya, so aliran beban akan kembali normal. Okey, so akan turun ke bawah sampai dah ke foundation dan terus ke tanah. Itu maksudnya. Dan this racking shore ni kita akan buka lah. Itu nama dia temporary. Temporary ni apabila kerja-kerja utama tu dah selesai, kita mesti buka dia. Okey. Kalau kita dikekal kat situ, dia jadi kategori permanent. Okey. Dan sebab itulah bila masuk temporary ni, kita cuma guna pakai bahan-bahan yang ringan lah. Macam saya cakap tadi lah. Kayu macam tu sekarang kita nampak. Atau pakai just tube. Okay, steel tube. Maksudnya steel tube ni dia macam struktur besi yang berongga lah. Macam pipe besi kan. Okay. Apa lagi? Hollow section. Kita dah belajar hollow section kan. Okay, itu semuanya hollow punya steel lah. Okay, maksudnya benda-benda yang ringan. Aluminium apatah lagi ringan lah. Ringan sangat-sangat kan. Jadi sebab kenapa kita pakai benda tu? Sebab mudah kita nak dispose dia ataupun mudah kita nak dismantle dia. Okay, apabila kerja-kerja utama dah siap. Okay, itu dia punya konsep utama lah. Okay, dan racking shore ni sendiri, dia ada dua jenis. Okay, kalau kita nampak kat sini, dia tulis single racking shore. Okay, dia ada single racking shore. Dan kita ada double racking shore. Okey, dia tak ada single, dia tak ada merit Okey, dia ada single racking shore, double racking shore. Dan ada kes-kes tertentu dia akan ada triple racking shore. Okey, kes-kes tertentulah. Okey, di mana tengok ni single sebab macam kayu penyendal dia satu je.
Inilah yang inilah maksud racking penyendal ni, yang serong ni. Okey. Yang ni pula dia ada dua. Okey, satu dan dua. Okey, sebab tu nama dia double racking shore. And then dalam kes-kes tertentu yang jarang-jarang kita jumpa, dia ada sampai 3. Satu lagi kat atas. Okey, triple racking shore. Okey, racking dia ni ada 3 lapis lah maksud saya. Okey. So biasanya makin banyak racking tu, okey, triple racking shore, okey, 4 saya tak nampak lah. Okey. Biasa sampai 3 lah. Dia melibatkan bangunan yang lebih tinggi lah. Okey, mana kata untuk single racking shore ni mungkin untuk bangunan yang sederhana rendah saja. Okey. Jadi mungkin untuk bangunan yang 3 tingkat ke atas, 3 hingga 5 tingkat dah mula kena pakai double. Okey, mungkin sampai 8 tingkat, okey, yang tu kena dah mula pakai triple lah. Tapi jangan sangat triple tu. Biasa sampai double je. Okey, sebab kita pun risau tentang kestabilan jugalah ya. Okey, baik. Dan mari kita tengok dia punya komponen-komponen dia dah. Okey, sama ada single ke, double ke, apa ke, kita tengok komponen-komponen dia. Basically komponen dia komponen yang samalah. Okey, sebab dia berpunca daripada benda yang sama. Okey, kita ada macam apa? Raker. Okey, raker. Okey, ni pun panggil raker jugalah. Cuma bila double racking shore ni ada bottom raker, dia ada top raker. Okey. Kalau macam triple, dia akan ada bottom, middle, top. Okey. Baik, tapi kita fokus dua je lah. Double, single and double. And then kita ada wall plate. Okay, kita akan ada satu papan yang akan kita lekatkan pada dinding. Dan papan ini fungsi dia untuk memudahkan raker ni, kita pakukan pada papan tersebut. Papan tu pula akan dipakukan direct pada dinding. Okey. Sebab kita tidak akan paku raker ni kita tak akan paku direct ke dinding. Okey. Kita akan guna pakai wall plate ni sebagai tempat untuk kita pakukan raker ni. Dan wall plate lah yang kita akan paku direct pada dinding. Dan mungkin macam papan yang dipaku terus pada dinding untuk supaya kita nak paku raker ni senang dan kita nak paku brace ni senang. Okey, pengikat dia panggil brace. Okey, pengikat brace. Okey, contoh kalau untuk double ni tengok berapa banyak brace diperlukan. Okey, yang bahagian tengah ni okey. Satu bahagian. Okey. Baik. And then dia punya bahagian penyendal bawah ni yang kita tanam sikit dalam tanah ni, okey, dipanggil dog. Okey. Anjing, jangan tanya saya. Dan nama dia rupa itu, itulah yang saya cerita. Okey. Dan nama dia dog. Kita layankan aja. Jangan kamu alih suara. Jangan pula kamu alih bahasa. Okey, kononnya semangat kebangsaan tu tinggi, semua nak tukar. Floor, lantai. Okey, wall plate, pinggan dinding. Okey, brace, pengikat. Raker, blur. And then dog, anjing. Okey, so jangan buat kerja macam tu baik. Apa yang saya cerita ni, itulah yang biasa orang cakap lah. Okey. And then kita ada needle. Needle. Needle ni, okey, kenapa nama dia needle? Sifat dia bukan pakai jarum, tidak, tapi sifat dia macam jarum. Kamu tengok di mana needle ni dia macam sekeping kayu, okey, mungkin berbentuk rod atau berbentuk segi empat, okey. Then dia akan tebuk, okey, sebahagian pada dinding, tengok, sebahagian pada dinding akan ditebuk dan dia akan menembusi bahagian wall plate dan dia akan menembusi bahagian needle. Okey. Dia seolah mencucuk lah. Okay. Disebabkan sifat dia mencucuk macam tu, sebab tu dia panggil needle. Okay. Baik. Ni pun sama, mesti ada needle. Okay. Dia akan mencucuk pada bahagian raker, dia akan mencucuk pada bahagian wall plate, dia akan mencucuk sebahagian sedikit pada bahagian dinding. Nak memastikan sambungan ni betul-betul kuat. Okay. Baik. So basically itu sajalah. Okay. Jangan lupa needle pun ada kat bawah ni. Okay. Pun needle juga. So kenapa sebab apa saya highlightkan benda ni? Sebab saya nak bagi tahu dia tak pakai jarum, tapi sifat dia seperti jarum. Nah, tengoklah kat sini. Okey. Inilah needle-nya. Okey. Dia akan mencucuk sebahagian pada raker, ni raker. Okey, ini wall plate tu tadi, wall plate. Dia akan cucuk terus sebahagian sedikit masuk ke dalam dinding. Nak memastikan ni benda ni kuat, betul-betul kuat. Ni baji dia. Okey, ni baji dia untuk support needle tu tadi. Okey, ataupun untuk menguatkan kedudukan needle tu tadi. Okey, itu saja. So itu kita panggil racking shore lah.
Okey, ranking shore. Baik, antara situasi kita pakai ranking shore ni ialah di mana okey, kita mempunyai space yang besarlah, kawasan yang lapanglah. Okey, antara syarat dia lah. Okey, kita ada space yang besar dan jarak antara bangunan bersebelahan okey, agak jauhlah. Okey, kalau bangunan tu rapat-rapat, tak boleh. Memang tak boleh. Okey, sebab kamu tengok kat sini ni contoh aplikasi dia lah. Okey, kamu tengok pada gambar rajah ini, tengok pada gambar rajah ini, kita boleh nampak dia punya kan, ni pun macam dia makan space lah. Senang cerita makan space. Jadi kalau macam ada bangunan rapat-rapat kat sini, memang tak boleh lah ranking shore ni, kena pakai kaedah lain lah. Okey. And then space yang besar dan space yang tersebut jarang diguna pakai ataupun bukannya menjadi laluan utama. Begitu. Jadi kalau kita ada space yang besar tapi space tersebut ada menjadi laluan utama. Okey. Orang ramai ataupun kenderaan-kenderaan tertentu, so mungkin kita kena fikir kaedah yang lain lah untuk kerja-kerja shoring ni. Okey, ni satu lagi dia punya penggunaan dia. Dan shoring ni dia tak semestinya rupa macam ni. Okey, ada juga rupa yang seperti ini. Okey, ini pun kita panggil sebagai racking shore juga. Tengok, kan dia makan space kan? Kan? Ya, kat sini sesuai lah kita guna pakai racking shore sebab ada space kosong dan space tersebut tak diguna pakai. Okey, khusus untuk kerja-kerja ni atau space tersebut tak terganggu lah. Okey. Ini pula, ini paling-paling sesimpel mungkin. Paling simple. Okey, di mana dinding ni kena shoring juga kan. Ni temporary ni. Sebab dinding ni, okey, kan dinding ni kita pakai mortar, kita pakai simen dan sebagainya. So sementara nak menunggu mortar tu kering untuk bata tersebut betul-betul mengikat antara satu sama lain, kan. Jadi dia pakai shore dululah. Pakai racking shore dulu. Kan. Bila dah dinding ni ataupun bata ni dah melekat, mortar tu pun dah kering sepenuhnya, so dia buka balik. Mana kata dinding tu dah stabil. Okey. Baik. Yang ni pula, kombinasi. Kombinasi di mana kamu boleh nampak ini kerja-kerja basement sedang ini bukan kerja basement, minta maaf. Ini kerja sebenarnya ini macam mana ya? Okey. Kamu nampak ini racking shore dia daripada atas mengunjur sampai ke bawah. Okey. Okey, seolah-olah nampak tak dia macam dia nak support ataupun dia nak tahan dinding ni. Itulah dia punya konsep utama dia. Okey. Okey, dan dalam kes ini, dinding sebelah ini sedang direnovate. Ini kerja-kerja renovation. Okey, the whole part of the wall. Okey, kerja-kerja renovation lah. Okey, mungkin dia nak upgrade, mungkin dia nak tukar material, mungkin dia nak tambah struktur baru pada dinding tersebut, nak bagi dia tambah kuat. Tapi sementara nak proses penambahan tersebut, okey, kita kena support dululah. Okey, struktur dinding tersebut. Okey, dan kebetulan pula di tepi bangunan ini, okey, ni contoh bangunan di mana di tepinya pula ada kerja-kerja basement. Okey, ni kerja-kerja basement ni. Ni kerja-kerja basement ni. Okey, dilakukan. Jadi kat sini, kat sini di mana mungkin kedua-dua pihak lah, pihak yang buat renovation kat sini, okey, pada bahagian atas ni. Dan juga pihak basement ni, okey, kena berkomunikasi lah antara satu sama lain. Okey, kena communicate lah. Okey, di mana dinding ni sebab bangunan dia rapat-rapat, okey, kena pun ada basement pula kat sini. Jadi nak tak nak kena pakai racking shore. Okey, ini situasi tertentu lah racking shore yang mana pihak basement kat sini kena bagi laluan. Kena bagi laluan kepada racking shore ni. Masuk pada bahagian dia. Okey, sebab situasi dia rapat-rapat sekarang ni. Okey, tu saya kata Cik Zul kata tadi kalau bangun rapat-rapat tak boleh pakai racking shore, sekarang ni boleh pula. Tu saya kata each project is unique. Okey, dalam kes ini, okey, di mana basement ni memang basement ni basement ni bila dia buat basement dia akan menyediakan satu ruang yang luas lah kat sini ni. Okey, luas. And then dan memungkinkan untuk penggunaan racking shore diguna pakai pada bangunan bersebelahan. Okey, dan sementara kerja-kerja baik pulih dinding ini siap, sempatlah untuk orang lain buat basement ataupun kerja-kerja basement yang lain kat bawah. Mungkin kena buat
mungkin nak buat dewatering dulu ke, mungkin nak buat waterproofing dulu ke. Elok siap waterproofing tu, elok siap dia punya dinding ni. So dia boleh angkat balik dia punya dinding. So yang basement ni boleh teruskan kerja basement yang seterusnya. Okey. Okey, baiklah. Okey, itu yang pertamalah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua ialah flying show. Okey, flying show. Flying show bukan maksud dia terbang, tapi konsep dia macam terbang. Okey. Dan okey, tak apalah, ini baca sendiri. Flying show ni, tapi dia punya intipati dia, flying show ni sangat sesuai, the best lah maksudnya. Kita kena pakai dia apabila dia melibatkan ruang yang kecil. Okey. Terutamanya apabila dua bangunan tu rapat-rapat antara satu sama lain dan salah satu bangunan memerlukan repair works ataupun renovation works. Okey. Jadi dia macam inilah cerita dia. Kita terus kepada penggunaan dia. Ini contoh. Nampak tak? Okey, ini bangunan 1, ini bangunan 2. Okey, just let's say bangunan ini yang memerlukan kerja-kerja repair ataupun kerja-kerja renovation. Okey. Jadi nak pakai racking show, of course lah tak masuk akal. Okay, sebab apa? Sebab ada ruang ni, cik, bolehlah pakai racking show macam kita just sangga macam ni je kan. Okay, mungkinlah boleh. Tapi tengok yang bawah ni sebenarnya, yang bawah ni dia laluan. Okay, ada macam dia laluan lah. Okay, sama ada kenderaan ke ataupun pejalan kaki. Okay, jadi bila kita buat racking show macam ni, so for sure lah kita akan ganggu dia punya laluan ni. Okay, ataupun space dia ngam-ngam sangat, terlalu berisiko. Mungkin pejalan kaki boleh lalu, okey, tetapi pejalan kaki tersebut rasa tak selamat lah. Okey, ataupun dah memang sempit dah pejalan kaki pun. Okey. Jadi dengan situasi macam ni, kita guna pakai racking show. Kita pakai flying show, di mana kita sendal sekali dengan bangunan sebelah. Okey. Okey, kita sendal sekali dengan bangunan bersebelahan. So, secara tak langsung dia support each other lah. Okey. So, load pergi sini, okey, dia pergi sama dengan load yang pergi sana. Okey, so macam dia stabil lah kedudukan dia. Dan dengan secara tak langsung juga kita tak ganggu aliran trafik ke ataupun aliran pejalan kaki kat bawah ni. Okey. Baik. Ni pun salah satu, flying show. Tapi flying show ni menarik. Dia simple structure je. Dia macam buat dia macam buat support keliling macam ni saja. Tapi ada 1 support, 2 support, 3 support. Boleh juga. Yang penting bahagian bawah ni orang boleh lalu, tak ada masalah. Okey. So bergantunglah pada design, bergantunglah pada situasi. Okey. So that's why kita panggil dia sebagai flying. Dia seolah-olah terapung. Okey, bukan dia terbang merata-rata, tak. Okey, dia perumpamaan sahaja. So ini kita panggil basic lah. Itu basic komponen lah untuk flying show ni. Di mana yang kamu nampak kat sini, masih lagi ini wall, dinding bangunan 1, ini pun dinding bangunan 2 lah. Okey. Di mana akan ada, so all this dia punya komponen lah. Okey, kita racking strut, standing piece. Ini satu contoh design. Yang contoh ini mungkin sesuai untuk yang ni lah. Mana ya? Kejap mungkin sesuai untuk yang ini. Walaupun dia tak sama sangat. Sebab design dia macam-macam. Tapi konsep dia sama. Okey, dia mesti satu ruang yang sempit. Okey, dan kita tak nak kacau orang bawah. Okey, dan segala dia punya rangka-rangkanya berada di atas lah. Okey. So ini antara design. Sebab saya nak kata yang design ini untuk yang ini, untuk gambar yang ni ke? Bukan. Untuk yang ni pun bukan. Okey, sebab design dia macam-macam. Okey, tapi kena kamu faham konsep lah, di mana flying show ni, okey, dia support, dia macam dia menumpang bangunan sebelah juga. Okey, dia akan melibatkan bangunan sebelah juga. So, bila kita nak pakai racking show macam ini, memang kena ada komunikasi lah antara kedua-dua bangunan ni. Bukan bangunan tu bercakap. Makna kata, owner bangunan 1 dan juga owner bangunan 2. Okey, mesti ada communication lah. Okey, mesti maksudnya kalau kata macam bangunan 2 ni nak dilakukan renovation, penguasaian dan sebagainya, kena inform pada owner bangunan 2 ni. Okey, bukannya tiba-tiba terus buat, terkejut orang nanti kan. Okey, so nak ada communication lah. Okey, baik. Nah, for sure lah, owner bangunan 1 ni pun akan memberi kerjasama. Sebab dia pun risau kata,
mungkinlah bangunan ni, bangunan nombor 2 ni mungkin dah sengit dah. Dia pun takut nanti bangunan 2 ni tumbang kena bangunan 1. Dia pun risau juga. For surely lah dia akan memberi kerjasama yang sebaik-baiknya. Dia akan memberi, maksudnya memberi laluan lah. Atau memberi kelulusan, memberi kebenaran untuk kita tumpang dinding dia kat sini ni. Untuk kita buat flying show. Baik, itu yang kedua. Very simple. Seterusnya yang ketiga, ini detail sikitlah. Dead show ataupun needle show. Ingat kenapa penggunaan needle tu tadi? Dia bukan pakai jarum tapi sifatnya seperti jarum. Yang mana ni cerita dia. Saya cuba nak simplify lah ya. Saya cuba nak simplify yang ni. Macam mana dead show, needle show ni. Baik. Kita ambil contoh dulu gambar rajahatan ni. But needle show ni, needle show ni biasanya kita akan jumpa needle ni, dalam kerja-kerja yalah renovation ke, repair works ke. Khususnya dia yang melibatkan load bearing wall macam tadi. Yang ni menarik Yang ni menarik. Yang ni kita nampak. Ini bukan racking shaw. Ya, ini racking shaw. Ini bukan flying shaw. Ya, ini flying shaw. Flying. Ini needle dia. Baik. Jadi dalam keadaan biasa, beban ni dia akan bergerak turun ke bawah. Aliran beban turun ke bawah. Sampailah ke foundation, sampailah ke tanah kat bawah ni Baik. Dan tiba-tiba, macam cerita racking tadi, dinding ni mengalami kerosakan. Memang kena buang terus. Memang kena buang terus ataupun dah crack. Dan lubang ni dah besar sangat dah. So memang kena buat dinding barulah. Tapi persoalan dia, mana mungkin kita nak buat dinding baru. Kalau kita pecahkan bawah ni, atas ni akan runtuh lah. Itu dia punya logik dia. Jadi apa yang dia buat ialah di mana, masukkan needle. Jadi dia akan masukkan needle. Dia akan tebuk dinding ni. Dan needle ni besar lah. Bukan needle macam tadi. Needle ni besar ni. Mungkin needle ni daripada RC lah. Segi 4 bentuk RC. Dia akan masukkan tebuk masuk dalam ni. Dan dia akan sendal. Dia akan sendal. And then dia akan pecahkan dinding betul-betul yang di bawahnya ni. Akan pecahkan dan gantikan dinding yang baru. Jadi aliran beban dia, beban daripada atas akan pergi sampai pada needle. Needle ni akan divertkan dia kiri dan kanan. Dan dia akan transfer ke tiang sementara ni ke bawah. Dan terus ke bawah. Baik. Dan sekiranya keadaan memaksa, boleh kita combine sekali dengan penggunaan, combine sekali dengan penggunaan racking shaw ni untuk menjamin kestabilan dia. Untuk menjamin dia punya kestabilan kedudukan dinding ni. Dan sekiranya bangunan tersebut bersebelahan dengan bangunan yang lain, boleh juga kita tambah juga dengan racking shaw, flying shaw kat sini. Nak memastikan dia betul-betul stabil. Ataupun tak perlu, ataupun hanya pakai needle je. Dia tak semestinya pakai 3-3 sekali. Tak. Ini kes yang paling teruk lah panggil ni. Ataupun kes biasa je, just pakai needle je. Tak perlu racking shaw pun tak perlu, flying shaw pun tak perlu. Just pakai needle ni. Yang penting aliran beban kita divertkan ke kiri dan kanan. Itu maksud needle. Samalah dengan kes macam ni. Kan? Di mana dinding yang bawah ni yang bermasalah. Dan untuk in order to repair the wall kat bawah ni, kita kena stabilkan dulu kedudukan dinding kat atas. Bagaimana kita nak stabilkan dia? Kita buat tebuklah dinding. Macam letak beam pula. Dia seakan-akan macam beam sementara. Dan disendal oleh 2 tiang. Tiang tersebut pun sementara juga. So cerita dia sama. Aliran beban ni ke bawah dan dia akan divert kiri dan kanan. Dan dia akan transfer ke tiang ke bawah dan terus ke tanah. Dan ini pandangan tepi dia. Yang ini pandangan tepi dia pada bangunan di mana needle ni tadi, needle
Needle ni tadi, ni dia. Dah tembuk dah ni masuk lubang dah. Ni pada bahagian sisi. Yang kita nampak ni, ialah dia punya tiang. Tiang ini. Saya padam dulu semua. Okey, yang kita nampak ni, okey ni semua needle dah ditusuk masuk pada bahagian tepi. Ni needle ni. Okey, kita tengok kat sini lah. So nampak tepi ni lah. So ini tiang dia. So kita nampak tiang ni lah. Ni tiang dia. Okey. So bila kita tebuk macam ni, so dinding betul-betul bawah ni, okey kita boleh repair lah. Kita boleh repair dinding betul-betul kat bawah ni. Okey, sebab dia dah ada support dah. Dinding tersebut. Okey. Dan kalau kata kita nak pecah the whole dinding kat sini, okey kita kena buat support pula kat dalam dia. Macam tu. Nampak tak ada support betul-betul tu? Maksudnya ada benda support yang melintang pula. Okey, supaya kita boleh buka dinding kat sini ni. Okey. Begitulah lebih kurang cerita dia. Baik. Jadi saya faham. Okey, saya faham. Yang mana susahnya nak faham benda macam ni. Baik tengok video je. Betul. Memang betul. Memang kalau kamu buka YouTube, insya-Allah akan ada banyaklah. Okey. Tapi tu saya kata, sebelum kamu buka YouTube tu dengar dulu saya punya penerangan ni. Okey, di mana bila kamu buka YouTube, insya-Allah kamu akan jumpa di mana penggunaan shoring ni, penggunaan shoring ni banyak diguna pakai dalam situasi keadaan ataupun situasi load bearing wall. Okey, dinding tanggung beban. Kan? Jadi kalau kamu tak faham dinding tanggung beban tu macam mana, kamu boleh faham ke video tersebut. Jadi sekurang-kurangnya kamu, untuk dinding tanggung beban. Tak faham dinding tanggung beban. Saya dah explain Okey, boleh tengok, refer video-video saya yang lepas. Okey, dah faham yang tu, okey, faham yang ini, and barulah boleh tengok video dengan dan faham konten dalam video tersebut. Okey, itu satu needle. Okey, ini panggil needle pile. Okey, needle shore. Needle shore. Baik, jadi satu lagi, okey, satu lagi, ini needle shore. Satu lagi yang kita panggil sebagai fokus untuk dead shore. Okey, dead shore. Scaffolding ni. Inilah scaffolding. Ni gambar tepi ni. Okey, scaffolding ni di mana, okey, di mana dia direct je. Okey, dia direct. Jadi kiranya kalau macam untuk dead shore ni, tadi needle shore okey, tadi yang saya fokus ni semuanya needle shore ni. Okey, sekarang ni dead shore pula. Dead shore ialah di mana dia punya kebanyakan dead shore ni kita guna pakai untuk support struktur di atas. Okey. Contohnya kat sini kamu nampak okey. Atas ni lantai, floor. Atas ni floor lah. Okey, floor. Jadi, dia dua situasi. Sama ada floor yang atas ni, sama ada sedang dibina ataupun nak dilakukan renovation pada floor tersebut. Okey. Jadi mungkin sebahagian floornya perlu dibuka lah. Kan? Jadi untuk menstabilkan kedudukan floor-floor yang lain, okey, so sebab tu kita pakai ni scaffolding ni. Inilah scaffolding. Scaffolding. Okey. Ataupun panggil staging. Boleh tak? Staging. Mana-mana je. Okey, jadi fungsi dia adalah supaya segala beban daripada lantai akan ditransfer ke scaffolding ni, dan dia turun ke bawah. Dia bantu dalam pengaliran beban untuk lantai. Sebab sebahagian lantai ni mungkin sedang direnovate, sebahagian lantai ni mungkin sedang rosak, sebahagian lantai ni sedang dalam pembinaan. Okey. Jadi kalau kamu boleh tengok balik dalam nota saya atau dalam video saya untuk bahagian RC structure, bahagian kedua, kan, dalam pembinaan lantai tingkat atas. Okey, yang tu pun dia pakai deck shore lah. Scaffolding tu, sebab bila kita nak buat lantai tingkat atas, kita kena letak scaffolding, kita kena buka formwork untuk lantai, kita kena buat formwork untuk beam, untuk beam atas tu. So masukkan besi, tuang konkrit dan sebagainya kan. Itu untuk construction baru. Jadi yang scaffolding tu dia bersifat dead shore di mana
Lantai itu dia akan bersifat untuk menanggung beban daripada lantai sementara dia dibina. Okey. Baik. So begitulah cerita dia untuk ketiga-tiga jenis shoring. Yang mana ingat shoring ni dia melibatkan kerja-kerja temporary work sahaja. Okay, the art of shoring comprises the temporary support. Okay, temporary maksudnya asal shoring dia mesti sifat dia temporary, sementara. Okay, dia takkan kekal. Okay. Sebab kita nak repair structure yang utama tu. Tapi in order to repair the main structure tu, kita kena support dulu the structure tersebut supaya dia tak berlaku masalah lain. Okay, and may become necessary because the failure or settlement of some portion of the structure or the purpose of upholding the upper portion while alteration are being made in the lower. Tu cerita dia. Maksudnya kata kita nak repair kita nak repair structure bahagian bawah, tapi kalau kita direct repair macam tu ataupun direct kita buat penguasaan pada bahagian bawah, dia akan efek pada bahagian atas. So bagaimana nak bagi dia tak efek bahagian atas tersebut? So kita buat temporary structure, sokong bahagian atas supaya aliran beban tersebut kita lencongkan ke tempat lain ataupun kita lencongkan ke bahagian yang lain. So itu dia punya the main idea, the main concept of shoring ni. Di mana kita boleh nampak shoring ni dia sifat dia sementara. Dan bila dia sementara dia akan efek material lah. Dan material tersebut material yang ringan lah. Kayu, hollow section, and then aluminium. Habis tu I-beam ke H-column tadi cik cakap, itu macam itu ekstrim, situasi-situasi yang ekstrim. Maksudnya betul-betul memerlukan struktur yang betul-betul kuat. Walaupun sifat sementara tapi betul-betul nak kuat. Tapi kebiasaan kita pakai material yang ringan-ringan sajalah. And then yang keempatnya ialah di mana fungsi utama support system ni, ataupun temporary structure ni, dia nak lencongkan aliran beban tu tadi. Lencongkan daripada terkena pada bahagian bawah tempat yang kita nak buat kerja tu. Baik, so itu sahajalah untuk kita punya lecture pada minggu ini. Yang bawah ni apa tutorial? Yang ni tak apa, yang ni yang betul-betul tutorialnya nanti ini yang lama punya ni ya. Tapi soalan lebih kurang je. Tak apa, yang soalan tutorial nanti saya akan share kemudian nanti ya, yang betul-betul untuk kamulah. Tapi yang ni yang lama. Oleh itu saya tangguh dulu kita punya lecture pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak.